Selamat datang ke channel Juga Chong, dan hari ini kita akan sambung untuk siri tutorial bab-bab penting matematik SPM, dan topik yang akan dibincangkan dalam video ini adalah kewangan, iaitu saya ambil daripada bab 10 tingkatan 4 pengurusan kewangan dan bab 4 tingkatan 5 pencukaian. Jadi bab ini adalah bab yang baru di bawah sukatan KSSM ni, dan kalau kita perhatikan daripada kertas percubaan tu sebenarnya agak banyak soalan yang berkaitan dengan bab ini. Jadi mari kita lihat jenis soalan yang biasa kita nampak. Jadi jenis soalan yang biasa muncul tu kalau kita nampak daripada bab 10 tingkatan 4 tu adalah mengenai aliran tunai. Jadi anda mesti kena tahu aliran tunai itu sebenarnya sama dengan jumlah pendapatan tolak dengan jumlah perbelanjaan. Jadi sama juga anda mesti kena telitikan konsep asasnya, iaitu pendapatan tu boleh dibahagi kepada aktif dengan pasif, manakala perbelanjaan tu boleh dibahagikan kepada perbelanjaan yang tetap dan tak tetap. Jadi konsep-konsep itu anda mesti kena teliti baliklah. Lepas tu untuk pencukaian pula, kalau kita perhatikan banyak yang tanya tentang cukai pendapatan. Walaupun terdapat banyak cukai yang lain lah. Contohnya cukai motor, cukai tanah dan sebagainya. Jadi cukai pendapatan tu anda mesti kena mampu untuk kirakan pendapatan per cukai. Selepas tu anda mesti kena tahu macam kirakan cukai yang perlu dibayar. Jadi dalam video ni saya akan kongsikan beberapa contoh lah yang saya dapatkan daripada kertas percubaan. Jadi tanpa melengah masa, mari kita perhatikan contoh yang pertama. Contoh yang pertama ni saya ambil daripada soalan negeri Pahang. Jadi kita perhatikan jadual 1 menunjukkan pelan kewangan Encik Azmi pada bulan Oktober. Jadi kalau kita perhatikan di sini mula-mulanya memang yang bagi tahu dulu pendapatan. Jadi pendapatan gaji bersihnya adalah 5,008 dengan pendapatan pasifnya 700. Maka kita akan dapat jumlah pendapatan dahulu. Selepas tu dia bahagikan perbelanjaan tu kepada dua jenis, iaitu yang tetap dengan tidak tetap. Jadi anda perlu tahu yang tetap tu merujuk kepada perbelanjaan yang mesti dibayar, iaitu contohnya adalah ansuran pinjaman perumahan, ansuran kereta dan insuran keluarga. Jadi jumlah perbelanjaan tetapnya adalah 2,300. Manakala untuk perbelanjaan tidak tetap tu adalah barangan dapur, perbelanjaan petrol, bil utility, pendidikan anak-anak dan melancong. Jadi di sini jumlah perbelanjaan tidak tetapnya adalah di sini. Jadi pendapatan lebihan atau kurungan tu adalah X. Jadi pertama sekali dia minta kita kirakan nilai X tu. Jadi nilai X tu anda perlu tahu X ni sebenarnya adalah sama dengan pendapatan tolak dengan perbelanjaan lah. Jadi di sini kita ambil jumlah pendapatannya 6,500 tolak dengan perbelanjaan tetap tolak dengan perbelanjaan tidak tetap. Jadi kita akan nampak lah adakah dia ada lebih atau kurang. Jadi di sini kita tahu dia ada lebih 750. Jadi maksudnya selepas semua perbelanjaan tu gajinya masih adalah tinggal 750. Jadi itulah nilai X tu. Jadi kita lihat B pula. Encik Azmi ingin membeli sebuah motosikal baru yang berharga 8,000 dalam masa setengah tahun. Berdasarkan pelan kewangan tersebut, bolehkah Encik Azmi mencapai matlamat kewangan itu? Beri alasan anda. Jadi 8,000 dalam masa setengah tahun dan setiap bulan tu dia hanya tinggal 750. Jadi kalau kita bahagikan 8,000 tu dengan 6 bulan, jadi setiap bulan tu dia mesti kena ada lebih daripada 1,000 tinggal baru dia dapat kumpul sehingga 8,000. Jadi kalau kita bahagikan, jadi di sini kita dapat ni adalah 1,333.33. Maksudnya kalau dia nak beli motosikal tu dalam masa setengah tahun tu memang tidak dapat dicapai lah. Sebab kenapa? Setiap bulan tu dia hanya tinggal 750. Jadi di sini anda boleh cakap tidak dapat dilaksanakan kerana bagilah satu alasan yang munasabah lah. Kerana simpanannya tidak cukup. Kerana tidak cukup simpanan. Tidak cukup duit pun boleh juga. Macam tu. Jadi kalau dia nak beli dalam masa tengah tahun tu, dia terpaksa setiap bulan tu kena kumpulkan 1,333. Atau dia boleh tukarkan pelannya menjadi 12 bulan lah. Mungkin itu boleh dicapai. Kita lihat pula untuk yang kedua. Jadi di sini kita tengok ke kedua tu. Cadangkan satu cara agar Encik Azmi dapat meningkatkan pendapatannya. Jadi untuk meningkatkan pendapatan tu, kita hanya boleh buat dua perkara. Iaitu kita perlu kerja sambilan dan satu lagi adalah kurangkan perbelanjaan. Dan perbelanjaan yang boleh kita kurangkan tu adalah perbelanjaan tidak tetap lah. Jadi di sini anda hanya belikan satu cadangan. Jadi asal cadangan tu munasabah
boleh diterima lah. Contohnya bekerja sambilan untuk meningkatkan pendapatan. Jadi di sini dia hanya minta satu cadangan sajalah. Atau anda boleh juga kata kurangkan perbelanjaan tidak tetap. Sebab yang tetap tu mesti bayar. Jadi yang dapat kurang tu adalah perbelanjaan yang tidak tetap lah. Contohnya barangan dapur, belanja petrol, bil utility dan sebagainya lah. Macam tu. Jadi asal alasan anda tu atau cadangan anda tu munasabah, anda akan diberi markah. Jadi begitulah untuk soalan ni. 4 markah sahaja, iaitu ini adalah soalan daripada bahagian A lah. Jadi mari kita teruskan kepada contoh seterusnya. Jadi mari kita lihat contoh kedua. Jadi contoh kedua pula saya ambil daripada SPP bahagian A soalan 5. Dan soalan ni adalah tentang pencukaian. Jadi Encik Wahid mempunyai jumlah pendapatan tahunan sebanyak RM52,000 pada tahun 2020. Jadual 5 menunjukkan pelepasan yang hendak dituntut oleh Encik Wahid. Jadi sebelum kita buat soalan ni, anda mesti kena tahu kita punya pelepasan tu maksudnya adalah perbelanjaan yang boleh kita tolak daripada jumlah pendapatan kita sebelum kita dikira cukai lah. Jadi di sini hitung jumlah pendapatan bercukai bagi Encik Wahid. Jadi untuk selesaikan soalan ni, anda mesti kena tahu jumlah pendapatan bercukai itu adalah sama dengan jumlah pendapatan tahunan tolak dengan pengecualian cukai tolak dengan pelepasan cukai. Jadi kita perhatikan di sini jumlah pendapatan tahunan bagi Encik Wahid tu adalah RM52,000. Jadi kita perlu tahu di sini ada berapa jenis pelepasan cukai itu. Jadi di sini dia akan tolakkan dulu dengan RM9,000. Jadi ini adalah yang pelepasan individu. Lepas tu kita ada insurans hayat. Jadi perhatikan di sini apakah maksud had tu. Had tu maksudnya dia hanya dapat potong sehingga RM7,000 dan dia akan bergantung kepada jumlah perbelanjaannya yang dibuat oleh Encik Wahid. Jadi Encik Wahid tu hanya belanja sampai RM5,000. Jadi dia akan ambil lah RM5,000 tu. Kalau dia belanja sampai RM8,000 pun dia hanya ambil RM7,000. Kalau dia belanja sampai RM8,000 lah, sebab hadnya adalah RM7,000. Dan di sini gaya hidup tu. Gaya hidup lah, inilah perkara yang kita lihat di mana perbelanjaan tu sudah melebihi had. Jadi kita akan ambil had dan bukannya jumlah pendapatan jumlah perbelanjaannya. Jadi kita akan tolak 2,500 dan kita akan dapatkan jawapan kita. Jadi di sini semua ni adalah pelepasan lah. Jadi di sini dia tidak ada pengecualian cukai. Sebab kenapa? Dia tidak ada buat apa-apa sumbangan atau derma lah. Jadi di sini hanya tolakkan dengan pelepasan sahaja. Jadi selepas tu kita hanya perlu tekan kalkulator dan dapatkan jawapan. Dan jumlah bercukainya adalah RM35,500. Dan sekarang, apa pula itu rebate? Rebate itu adalah selepas kita sudah kirakan jumlah pendapatan bercukai itu, rebate itu adalah bahagian ini. Dan rebate itu ada dua jenis yang dinyatakan dalam buku teks, iaitu sama ada beliau hanya mempunyai jumlah bercukai kurang daripada RM35,000 atau mempunyai bayar zakat. Jadi untuk keadaan ni dia tidak bayar zakat langsung, tapi dia tanya pasal adakah dia dapat rebate cukai sebanyak RM400. Jadi RM400 tu dia hanya layak kalaulah jumlah pendapatan bercukai itu adalah kurang daripada RM35,000. Jadi di sini dia sudah lebih sebab dia ada RM35,500. Jadi dia tidak layak. Tidak layak kerana jumlah pendapatan bercukai lebih daripada RM35,000. Jadi inilah perkara yang anda perlu tahu semasa anda ulang kaji bab ini. Jadi untuk selesaikan soalan ni, anda mesti kena meneliti bab konsep-konsep asasnya dalam bab 4 tingkatan 5 lah. Contohnya apa itu jumlah pendapatan tahunan, apa itu pengecualian cukai, apa itu pelepasan cukai, lepas tu macam mana kita kirakan cukai pendapatan. Jadi cukai pendapatan tu sebenarnya adalah mengikut kepada pendapatan bercukainya. Jadi di sini ada satu jadual lah. Biasanya jadual tu akan diberi apabila dia minta anda carikan cukai pendapatan. Jadi di sini akhir sekali adalah rebate cukai yang ditanya oleh soalan tu. Kenapa dia layak atau tidak layak untuk terima RM400 tu? Rebate cukai sebanyak RM400 akan diberikan kepada pembayar cukai sekiranya pendapatan bercukainya tidak melebihi RM35,000. Tertakluk kepada beban semasa lah. Dan jumlah bayaran zakat atau fitrah oleh warga negara yang beragama Islam akan menerima
rebate cukai. Jadi dua perkara ni adalah dalam rebate cukai yang anda perlu beri perhatian lah. Jadi begitulah untuk contoh yang pertama untuk cukai ni. Dan kita lihat lagi satu contoh pasal cukai, sebab saya percaya bab ni memang adalah bab yang penting lah. Encik Haris adalah seorang eksekutif di syarikat tua. Pendapatan tahunannya pada tahun 2020 adalah 103,500. Pelepasan cukai yang dituntutnya ialah 21,620. Dia juga memberi derma sebanyak 300. Jadi derma itu adalah pengecualian cukai lah kepada rumah anak yatim. Hitung pendapatan bercukai Encik Haris. Jadi di sini kita akan ambil jumlah pendapatannya. Lepas tu tolak dengan pengecualian cukai, tolak lagi dengan pelepasan. Jadi ada 3 perkara. Jadi anda perlu tolak dengan betul-betul. Jadi di sini kita hanya tolakkan saja. Jadi jawapannya adalah 81,580. Jadi itulah jumlah pendapatan percukainya. Jadi seterusnya kita lihat pula. Setiap bulan gajinya dipotong sebanyak 480 untuk potongan cukai bulanan. Jadi apa itu potongan cukai bulanan? Sebab setiap tahun tu dia akan perlu bayar cukai. Tapi kerajaan tu cuba untuk mengurangkan bebanan apabila diminta bayar sekaligus. Jadi setiap bulan tu akan dipotong sebahagian daripada gaji kita sebagai persediaan untuk bayaran cukai lah, iaitu potongan cukai bulanan. Dia juga membayar zakat berjumlah 750. Jadi di sini ini adalah rebate cukai tu. Menggunakan jadual 2, hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Haris. Jadi di sini anda perlu berhati-hati. Di sini dia hanya minta anda carikan cukai pendapatan. Dan di sini dia belum lagi masuk tentang PCB itu. Jadi PCB itu adalah untuk soalan seterusnya. Jadi di sini kita hanya perlu kirakan jumlah cukai pendapatannya. Jadi di sini kita perlu gunakan angka yang kita kirakan tadi, iaitu pendapatan bercukainya berapa. Jadi pendapatan bercukainya adalah 81,580. Jadi dia dalam kategori ini. Jadi anda mesti kena faham apakah maksud jadual ini. Jadi disebabkan cukai pendapatannya adalah 81,580, maka dia akan masuk dalam kategori antara 70,000 sampai 100,000. Jadi 70,000 yang pertama tu dia akan dikenakan cukai 4,600. Jadi yang seterusnya dia akan tolak. Lepas tu dia akan darab mengikut kadar 21% ni. Jadi anda akan tambahkan dahulu 4,600. Ini untuk 70,000 pertama. Selepas tu yang 81,580 ni akan tolak dengan 70,000 dan darab dengan kadar 21%. Jadi ini adalah cukai pendapatannya. Lepas tu jangan lupa dia ada satu rebate, iaitu dia akan tolakkan dengan zakat tu, iaitu 750. Jadi kena hati-hati ya. Jadi selepas tu kita hanya perlu tekan kalkulator sajalah. Dan kita akan dapat ni adalah 6,281.8. Jadi inilah jumlah cukai yang perlu dibayarnya. Jadi ingat di sini, sebelum anda dapat kirakan cukai pendapatan tu, anda mesti kena kirakan dahulu jumlah pendapatan percukainya, supaya anda tahu berapakah kadar cukainya. Iaitu selepas anda kirakan 81,580 tu, kadar cukainya adalah berada di antara 70,000 sampai 100,000. Dan angka atas ni adalah untuk 70,000 yang atas tu. Dan angka 4,600 ni datang dari mana? Datang daripada jumlah dua nilai ini. Lepas tu yang lebihan tu kena tolak dengan 70,000 dan dikirakan mengikut kadar 21%. Jadi di sini sebelum kita kira tu, kita mesti kena tolakkan dengan rebate, iaitu zakat yang dibayar tu. Jadi ini adalah cukai pendapatan yang perlu dibayarnya tahun tu. Dan selepas tu kita lihat soalan terakhir untuk bahagian ni, iaitu adakah Encik Haris perlu membuat bayaran cukai selepas potongan bulanan PCB? Tunjukkan pengiraan bagi menjelaskan jawapan anda. Jadi cukai yang perlu dibayar tu adalah 6,281.8 dan PCB-nya adalah 480 sebulan. Dan tahun ada 12 bulan, jadi darab 12. Dan kita lihat adakah nilai ni positif atau negatif. Kalau ini positif, maksudnya cukai itu adalah melebihi PCB itu. Jadi dia perlu bayarlah. Jadi kita tolakkan. Dan kita dapatinya masih ada lagi 521.8. Jadi maksudnya di sini Encik Haris ni masih perlu bayar 521.8 sebab PCB-nya belum cukup untuk sampai 6,281 itu.
Jadi begitulah kiraan cukai itu. Jadi ingat bab ini sebenarnya bab yang baru. Jadi kita tidak tahu manakah topik yang lebih penting lah. Cumanya Cikgu Chong kebanyakan kertas percubaan tu tanya bahagian aliran tunai dan juga cukai pendapatan. Jadi saya rasa wajar untuk Cikgu Chong berkongsi ini adalah antara topik yang lebih penting lah. Jadi cuba untuk selesaikan lagi soalan yang berkaitan dan pastikan anda faham apa yang perlu tambah dan apa yang tak perlu tolak lah. Dan fahamkan konsep-konsep yang berkaitan dengan dua bab ini. Jadi begitu saja aku untuk perkongsian kali ini. Jadi kalau rasa video Cikgu Chong ni membantu, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe channel Cikgu Chong untuk belajar bersama Cikgu Chong. Jadi itu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.